Weh, laju. Oh, padu. Selamat kembali ke Carikas.com dan untuk hari ni tuan-tuan dan puan-puan boleh panggil saya Encik Grey sebab akhirnya dapat juga pegang Audi e-tron GT. Jadi dalam video ulasan hari ni saya akan beri anda pandangan saya tentang apa yang ramai panggil kembar yang lebih handsome dan lebih tegap kepada Porsche Taycan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, seperti saya nyatakan tadi, Audi e-tron GT ni adalah kembar kepada Porsche Taycan sebab pada asasnya kedua-dua model ini menggunakan kerangka chassis yang sama dan juga EV architecture yang sama. Akan tetapi, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat sendiri, rupa bentuk Audi ni sangatlah berbeza daripada kembar Porsche dia tadi yang saya cakap. Malah bila dibandingkan sebelah-sebelah kan, nak kata kembar pun tak juga, tapi boleh kata mereka adalah saudara mara. Varian yang kami sedang pandu uji ini adalah varian e-tron GT with dynamic package dan anda boleh lihat sendiri rupa bentuk e-tron ni sangatlah jauh beza dengan saudara mara atau kembar Porsche dia yang saya nyata tadi. Malah ada yang mengata rupa bentuk Audi ni lebih tegap, lebih handsome daripada kembar Porsche dia tu. Dan saya amat setuju. Lagi-lagi bila anda lihat ada sentuhan cantik seperti gloss black exterior accent ni dan juga signature Audi ni, lampu matrix LED bersama teknologi laser light. Ya tuan-tuan dan puan-puan, lampu depan Audi ni tembak laser dan cara dia suluhkan jalan dan juga signboard bila pandu waktu malam sangatlah menakjubkan. Tapi apa yang lebih menerujakan adalah cara lampu ni nyala, lagi-lagi bila ada pasal lampu signal sebab ni Audi kan. Audi lah yang mulakan trend lampu signal sequential dan apabila teknologi ni diperbaharui dalam mana-mana model baru memang kelihatan sangat odds lah. Okay, senang cerita saya tunjuk kat tuan-tuan dan puan-puan. Okey, untuk varian e-tron GT Quattro with dynamic package ni, ia lengkap dengan rim 2 tona 20 inci design aerodynamic dan walaupun cantik agak besar tapi dengan saiz kereta ni memang padan lah saiz besar rim dia. Tapi apa yang penting adalah benda yang menyuruh belakang rim ni sebab dynamic package bukan sahaja menambahkan brake caliper cat warna merah, brake rotor dia datang lengkap dengan salutan khas carbide tungsten yang menjanjikan prestasi brake yang lebih cekap. Satu lagi sentuhan cantik yang wujud dalam e-tron GT ni adalah bumbung carbon fiber dia ni. Memang sporty. Dan bila kita lihat kat bahagian belakang dia, profil belakang dia sangatlah aerodynamic macam kembar Taycan dia. Tapi tak macam kembar Porsche tu, ia kelihatan lagi tegap, lagi handsome dan ini sebab shoulder line dia yang lebih lebar, lebih tinggi dan lebih ketara atas wheel arch belakang. Apa yang pasti juga adalah lampu belakang dia sangat-sangat on sebab semua dia LED, ada juga turn signal sequential dan startup animation dia tersendiri yang sangat-sangat padu bila dilihat pada waktu malam. Okey, kita balik ke bahagian kabin Audi e-tron GT Quattro ni dan ada banyak benda saya boleh cakap tapi saya nak senangkan untuk tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya berikan 3 perkara yang saya suka dan 3 perkara yang saya langsung tak suka pasal kabin kereta ni. Yang pertama, walaupun ini adalah kembar kepada Porsche Taycan, rupa dan reka bentuk kabin e-tron ni, e-tron GT ni sangatlah berbeza daripada Taycan. Malah pada pandangan saya wow factor dia agak kurang. Itu lebih ketara bila anda lihat digital display dia dan juga switch gear ni semua lebih kurang sama je dengan apa yang anda boleh lihat dalam mana-mana model Audi yang lain. Yang kedua, center storage bin ni. Ni tempat penting ni sebab kat dalam ni ada wireless charging pad dan 2 port pengecas USB-C. Tetapi malangnya jika anda mengguna telefon pintar saiz besar macam saya ni, wireless charging pad ni langsung tak boleh guna, langsung tak muat, nak tutup pun tak boleh. Yang kedua, jika anda nak pasang kabel dan charge juga pun, nak adjust parking balik telefon dalam ni dengan kabel tu pun agak frust lah. Malah saya sangat
sangat fed up dengan perkara ni. Kebanyakan masa saya tinggal je phone kat sini, tak charge pun. So agak tidak memuaskan lah center storage bin ni. Saya tertanya, ada function ke ni dengan saiz kecil macam ni? Dan yang ketiga, seperti dijangkakan dengan mana-mana kenderaan dengan desain bumbung rendah dan sporty sebegini, ruang kepala untuk penumpang belakang dah kurang. Tapi apa yang saya paling fed up kat sini, kejelasan pandangan belakang atau rear view visibility. Rear view mirror ni dengan pandangan macam tu memang macam tak ada function, nampak letterbox je, tak nampak apa sangat pun. Dan satu missed opportunity di sini sebab Audi tak lengkapkan sistem rear view mirror digital. Nasib baiklah ada 360 degree parking camera. Kalau tak, saya tak tahulah macam mana nak parking kereta luas lebar ni. Okey, sekarang kita balik ke 3 perkara yang saya suka pasal kabin Audi e-tron GT Quattro ni. Dan yang pertama, walaupun wow factor dia kurang daripada kabin Taycan, apa yang pasti tetap dan tipikal untuk jenama Audi ni, ia kelihatan dan rasa sangat mewah. Kebanyakan ni datang daripada penggunaan salutan kombinasi kulit lembut dan Alcantara, dan juga penggunaan plastik premium yang memang rasa solid, dan juga insert piano black kat dalam dashboard dan center stack ni. So nak senang cerita, tak sporty sangat tetapi pasti mewah. Dan yang kedua, ini juga sangat tipikal untuk jenama Audi, tahap teknologi kemewahan dan keselesaan sangat-sangat tinggi dalam kabin e-tron GT ni. Ia termasuk paparan meter dan infotainment digital yang saya cakap tadi, yang juga lengkap dengan wireless Apple CarPlay dan juga paparan heads-up display digital. Selain daripada tu, ada juga sistem aircon automatic 3 zone, dan juga tengok ni, seat aircon 3 tahap. Untuk hari panas macam ni memang cukup selesa lah nak duduk dalam kabin Audi ni. Akhir sekali, part ketiga yang saya suka pasal kabin Audi e-tron GT Quattro ni, untuk varian yang lengkap dengan package dynamic atau dynamic package seperti apa yang kami uji ni, package tersebut lengkap juga dengan sistem audio 3D surround Bang & Olufsen. Jadi nak senang cerita, nak layan lagu dalam kabin ni memang pandu beb. Okay, sebelum kita bawa Audi e-tron GT Quattro ni untuk pandu uji, kita faham sikit pasal sistem EV dia, di mana seperti Porsche Taycan, ia menggunakan bateri yang sama, 93.4 kWh lithium ion dan liquid cool. Tapi tidak macam EV yang lain, Audi memberi anda 2 charging port. Satu kat belah kanan ni untuk model e-tron GT ni, dan ia memberi akses kepada port pengecas AC, manakala di belah kiri pula ada kedua-dua port pengecas AC dan DC. Okey, nota penting, jika anda memilih varian e-tron GT Quattro with dynamic package seperti yang kami uji ni, ia datang lengkap dengan pengecas AC 22 kW. Pengecasan melalui cara ini mampu memberi pengecasan penuh hanya dalam 4 jam, bukan 9 jam jika anda mengecas menggunakan 11 kW. Selain daripada tu, Audi juga menyatakan e-tron GT Quattro ini juga mampu menerima pengecasan DC laju setinggi 270 kW. Jika anda boleh cari DCFC yang boleh memberi pengecasan setinggi itu, pengecasan daripada 5 hingga 80% boleh diperoleh hanya dalam 22.5 minit. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita dah kenal kereta ni secukup mana kita boleh. Sekarang kita balik ke soalan paling penting. Syok tak syok nak pandu Audi e-tron GT Quattro ni? Jom kita lihat. Baiklah, ulasan panduan Audi e-tron GT Quattro. Sebelum saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan benda-benda saya suka dan benda-benda saya tidak suka, fakta dan angka-angka paling penting. Setup dia, dui motor atau motor berkembar dan pacuan semua roda atau Quattro menjana setinggi 470 horsepower dan 630 Nm daya torque, ataupun jika anda masuk dalam boost mode, output tu naik setinggi 523 horsepower dan 640 Nm daya torque. Malah dalam boost mode, percepatan 0 ke 1 km sejam hanya dalam 4.1 saat. Jom kita tengok syok ke tak syok laju macam tu. Okey, ingat jangan tiru aksi ni ya. Okey, jalan tertutup, professional idiot at the wheel. Okey, 0 to 100, 0 ke 100, 3, 2, 1. Laju. Padu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, cukup laju macam sport car. Okey, fakta seterusnya, jarak maksima. Dengan satu pengecasan penuh menurut Audi,
e-tron GT Quattro ini mampu berjalan sejauh 458 atau hingga 502 km. Dan terus terang tuan-tuan dan puan-puan, angka-angka itu sangatlah boleh diterima dalam mana-mana EV yang ada di pasaran sekarang. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, 3 perkara saya suka pasal panduan Audi e-tron GT Quattro ni. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan dah tengoklah tadi, laju dia lain macam, malah ia mampu mengalahkan banyak kereta-kereta sport yang mengguna kuasa petrol yang ada dalam pasaran sekarang. Lagi-lagi dalam pecutan 0 ke 1 km sejam. So memang shock, dan yang paling shock sekali ni, anda mampu buat semua tu dengan kereta ni tanpa mengguna 1 liter petrol dan memberi 1 gram karbon kepada udara. Jadi memang lain macam lah feeling dia. Eco-warrior sikit kan. Yang kedua, bab panduan dia ni, bila mod panduan berada dalam mod comfort, memang betul comfort dia. Lagi-lagi kalau kat jalan highway cantik atau nak jalan jauh-jauh kat highway. Sebab walaupun model ini tidak dilengkapi dengan sistem suspension udara yang cekap dalam RS e-tron, ia masih ada adaptive dampers dan cukup lah untuk kereta ni buat harian. Pada pandangan saya cukup lembut dan cukup okey lah untuk bawa santai macam ni. Dan yang ketiga, bila anda masukkan mod panduan ke dalam mod dynamic, memang betul lah nama dia, dinamik habis. Malah dengan sistem pacuan semua roda Quattro all-wheel drive ni, e-tron GT ni rasa macam dia boleh corner lain macam. Dia punya pacuan dengan dia punya tahap grip dia memang cukup memuaskan, dan malah saya rasa hampir boleh lah nak kalahkan Taycan. 3 perkara saya tak suka pasal panduan Audi e-tron GT Quattro ni. Yang pertama, macam saya cakap tadi, ini bukan varian RS, jadi ia tidak dilengkapi dengan sistem suspension udara atau air suspension cekap. Dan pada saya itu adalah satu missed opportunity. Kenderaan yang sepantas dan sebesar ini wajib ada sistem itu, dan saya pasti kalau sistem itu lengkap dalam chassis ni, e-tron GT ni akan rasa lebih senang, lebih selesa untuk dipandu harian. Lagi-lagi kalau nak lalu dalam bandar. Yang kedua, apa yang agak mengecewakan adalah kalau anda macam saya dah pernah rasa Porsche Taycan dan anda masuk ke dalam ni, anda boleh tahu e-tron GT ni sengaja dibuat pelan sikit daripada kembar Porsche tersebut. Dan itu mungkin satu perkara yang agak mengecewakan, sebab anda tahu Audi e-tron GT ni sengaja dibuat perlahan sikit daripada kembar Porsche Taycan dia. Dan terus terang, saya dah bawa Porsche Taycan tu sebelum ni, dan bila anda transition daripada tu ke sini, perbezaan dia boleh rasa, boleh lihat, tapi tidak ketara. Jadi ini bukan berita yang terlalu buruk. Apa yang mungkin menakutkan ramai untuk beli kereta dia adalah perkara ketiga yang saya tak suka. Kereta ni kadang-kadang rasa macam lebar tak ingat dunia. Memang susah dah, stres kadang-kadang bila nak pandu e-tron GT Quattro ni melalui Golden Triangle Kuala Lumpur tu. Lagi-lagi bila anda terpaksa masuk lot parking yang sempit, memang lain macam stres dia tuan-tuan dan puan-puan nak uruskan kereta dia dalam parking lot macam tu. Tapi jangan risau, masih ada benda-benda yang boleh bantu seperti kamera parking 360 darjah dan sensor-sensor parking banyak. Tapi bila anda tolak semua kekurangan ni, Audi e-tron GT ni adalah satu pilihan yang agak menarik ya tuan-tuan dan puan. Lagi-lagi bila anda berkemampuan, ya, keyword dia mampu, sebab kita ni mahal. Harga dia antara RM670,000 hingga ke RM690,000. Tapi jika anda rasa muak tengok Taycan, nak benda yang lain daripada lain sikit, e-tron GT ni mungkin pilihan yang sesuai untuk anda. Jadi sebanyak itulah saya boleh ulaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang Audi e-tron GT Quattro with dynamic package ini. Dan saya setuju dan pasti dengan ramai bahawa ini adalah pilihan yang lebih handsome dan lebih cantik berbanding dengan kembar Porsche Taycan dia. Apa yang buat dia lebih menarik juga adalah harga yang lebih mampu milik berbanding dengan kembar Porsche tersebut. Tambahan pula dalam segmen ni tak ada lawan Tesla dia dah. So memang inilah pilihan terbaik yang seterusnya. Apa pandangan tuan-tuan dan puan-puan tentang sport saloon handsome Jerman ini? Beri pandangan anda di ruang komen di bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan seperti biasa, layari caricast.com/news untuk lebih info lanjut.